Lembah Bujang merupakan salah satu kawasan yang mengandungi pelbagai khazanah sejarah. Lembah Bujang juga merupakan kawasan yang bermulanya Kerajaan Kedah Tua yang terkenal dengan sebuah pelabuhan yang terkemuka. Oleh itu, pedagang daripada pelbagai negara telah datang ke Lembah Bujang bagi tujuan perdagangan, misalnya orang India. Kedatangan orang India ini telah menyebabkan pengaruh agama Hindu dan Buddha telah meresap masuk ke dalam kepercayaan masyarakat tempatan. Kedatangan mereka ini adalah disebabkan oleh kedudukan geografi Lembah Bujang yang dikelilingi Gunung Ganang, bukit-bukit gundul, pantai dan sungai. Peranan sungai seperti Sungai Merbuk, Sungai Bujang dan Sungai Muda yang membolehkan kapal-kapal pedagang masuk ke kawasan pedalaman. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pedagang India untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha kepada setiap lapisan masyarakat tempatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan arca-arca Hindu dan Buddha hasil daripada ekskavasi Lembah Bujang, di mana arca-arca ini disimpan di dalam Muzium Arkeologi Lembah Bujang yang terletak di Merbuk Kedah yang berhampiran dengan Pantai Merdeka dan Gunung Jerai. Tinggalan arca-arca Hindu dan Buddha di Lembah Bujang mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan pemujaan yang menunjukkan wujudnya agama Hindu dan Buddha yang menjadi amalan sebahagian daripada masyarakat yang berdagang di Lembah Bujang. Oleh itu, terdapat pelbagai arca-arca Hindu dan Buddha yang boleh didapati di Muzium Arkeologi Lembah Bujang ini. Arca-arca ini disimpan di dalam Muzium Arkeologi Lembah Bujang ini adalah bertujuan untuk memastikan penjagaan rapi terhadap arca-arca tersebut dikawal dengan sepenuhnya. Arca Durga. Arca ini berdiri di atas kepala seekor kerbau. Arca ini juga dikenal pasti sebagai Dewi Durga, Permaisuri Siva yang menang menentang Mahasisasura. Peralatan dalam tangan kirinya kelihatan seperti sebuah belantan dan pada sebelah kanan di lengan kanannya dikatakan seolah-olah memegang sebilah pisau berbentuk bulan sabit. Arca Ganesha. Arca Ganesha mempunyai ukuran ketinggian iaitu 30 cm dan arca ini memakai sekalung mutiara dan hiasan lengan serta terdapat seutas gelang di tangannya. Namun buktinya amat kabur. Walau bagaimanapun bahagian kepala arca ini hilang. Arca ini duduk dalam keadaan gaya Maharaja Lisa sama seperti arca Ganesha di Satinpara. Yang seterusnya juga arca Ganesha, di mana arca ini kelihatan seperti tidak siap dipahat. Arca ini sukar untuk difahami dan dikenal pasti peralatan yang dipegang. Ketinggian arca ini kira-kira 0.4 meter dan pembuatannya amat kasar. Arca ini dikenal sebagai arca Ganesha kerana belahan yang terukir pada batu baru sahaja yang dikenal. Arca Nandi atau lembu. Arca ini merupakan wahana kepada Dewa Silva. Arca ini diletakkan di bahagian luar dari ruang tempat arca Siva dan diletakkan berhadapan dengan Dewa Siva di halaman Vivana. Arca Kurma. Arca Kurma juga dikenali sebagai Dipa Pita dan arca ini merupakan wahana kepada Dewa Vishnu. Arca kurma ini wujud dalam pelbagai bentuk seperti kurma sana iaitu pahita atau dikenali sebagai tortoise seed. Kurma avata berkaitan dengan kewujudan Dewa Vishnu dalam bentuk kura-kura dan berperanan untuk mengaduk luntan susu. Arca Dewa Rapala. Kebiasaannya arca ini diletakkan di bahagian pintu masuk bangunan candi dan ia digambarkan sebagai penjaga pintu yang memiliki wajah yang amat menakutkan. Arca ini tidak tergolong dalam arca Dewa-Dewi, tapi ia lebih cenderung sebagai pelengkap dan pengiring kepada arca para dewa. Yang terakhir, Arca Kala. Arca Kala berfungsi sebagai pengusir roh-roh jahat yang ingin memasuki bangunan candi. Arca ini selalu diletakkan di bahagian pintu candi
dan arca ini dipahat dengan rupa yang amat menakutkan. Terdapat pelbagai arca Buddha yang boleh didapati di Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Antaranya adalah yang pertama, ukiran terakota seekor gajah. Arca ini diperbuat daripada tanah liat dan ketinggiannya kira-kira 15 cm. Besar kemungkinan arca ini merupakan sebahagian daripada hasil tembok sesebuah candi. Pada bahagian belalai gajah tidak kelihatan di dalam ukiran tersebut dan ini berkemungkinan belalai tersebut bersambung dengan kepingan yang lain. Seterusnya, ukiran terakota Buddha bersila pertama, yang mana ukiran ini diperbuat daripada tanah liat dan kelihatan ia duduk bersila Padmasana, namun bahagian bawahnya tidak sempurna. Imej duduk tersebut mungkin mengikut cara orang India Selatan dan juga Sri Lanka. Seterusnya, ukiran terakota Buddha bersila yang kedua, yang mana ukiran terakota bersila ini dihasilkan juga daripada tanah liat. Dikatakan arca ini sedang duduk di atas singgasana dan bahagian belakangnya berbentuk seakan-akan buah badam. Arca ini memiliki us nisa yang terlalu rendah dan ia berada dalam kedudukan Bimuhamisvar Samudra. Keempat, ukiran terakota Buddha berdiri. Arca ini merupakan imej Buddha yang berdiri yang terukir pada satu blok terakota dan ia diperbuat juga daripada tanah liat. Arca ini memiliki ketebalan yang nipis dan mempunyai ukiran yang melengkung, yang lembut, terutama pada bahagian anggota badan, bahu, pinggang dan juga anggota-anggota yang lain. Seterusnya, ukiran terakota Bodhisattva bersila. Arca ini melambangkan seorang dewa Avalokiteshvara yang sedang duduk dan dianggarkan arca ini mempunyai ketinggian 4 cm. Arca ini juga diperbuat daripada tanah liat. Imej pada arca ini adalah pada keadaan duduk dengan cara lalitasana di atas tahta berlapis Padmasana. Yang ini pula arca Gangsa Bodhisattva berdiri. Arca ini adalah arca manusia berdiri dan bertangan 4 yang diperbuat daripada gangsa dan dikenal pasti sebagai Dewi berkerut dahi. Amat sukar untuk dikenal pasti benda yang dipegang daripada tangan kanan arca ini. Namun tangan belakang arca ini kelihatan memegang kulit siput. Yang ketujuh, arca kepala Buddha dari Sungai Mas. Arca ini merupakan arca yang berasal dari zaman yang sama dengan kepala Buddha dari Sungai Mas. Usia arca ini dikatakan antara abad ke-7 hingga ke abad ke-9 berdasarkan penemuan seramik jenis Timur Tengah. Manakala yang ke-8 pula adalah arca lembaga Hariti mendokong anak. Arca ini adalah imej daripada seorang dewi yang mendokong anak kecil. Dikatakan dewi ini mendokong anak kecil di bahagian kiri pinggangnya. Arca ini dijumpai pada tahun 1980 oleh pekerja-pekerja yang mengalir saliran air di kampung Sungai Mas dan ia diperbuat daripada terakota yang mempunyai ketinggian 22.5 cm. Kesimpulannya, berdasarkan penemuan arca-arca Hindu dan Buddha ini, kita dapat menyaksikan sememangnya pengaruh agama Hindu dan Buddha telah tersebar dalam kalangan masyarakat tempatan di Lembah Bujang.